今天我们要思想的题目就是被应验的应许。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema janji yang telah digenapi. 我们打开马太福音第1章， Kita membuka Injil Matius pasal yang pertama. 我们从第1节看到第17节。 Kita melihat dari ayat yang pertama sampai ke-17. 这个是讲到主耶稣的家谱。 Ini berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus. 我念到第6节，然后师母念下去到第17节。 Ayat pertama sampai ke-6 dibacakan dalam Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. 亚伯兰的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯兰生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛氏生法勒西和谢拉，法勒斯生西西伦，西西伦生亚兰，亚兰生亚米拿大生拿孙，拿孙生沙门，沙门从拉赫氏生了波阿西，波阿西从路德氏生了俄伯迭，俄伯迭生了也细，也细生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生了所罗门。 Ayat ke-7. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Jadok, Jadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, 我们读经到此。 Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，每一件事情记在圣经里面的，都有它的意义在里面。 Saudara-saudari, setiap apa yang dicatat dalam Alkitab itu ada maksud dan tujuannya. 比方说，这个洪水的事件， Misalkan peristiwa air bah. 那上帝把这个事情记下来，是要警告每一个人、世界的人。 Tuhan mencatat hal ini di dalam Alkitab supaya menjadi peringatan bagi setiap kita. 让我们远离罪恶， Supaya kita menjauhi dosa. 因为当时的人败坏，在神的面前做了各种的罪恶。 Karena pada waktu itu manusia telah jahat di mata Tuhan dan melakukan berbagai dosa. 所以上帝用洪水来刑罚他们。 Maka Tuhan dengan air bah membinasakan mereka. 第二个好像巴别事件， Yang kedua seperti peristiwa menara Babel. 上帝要警告我们不要骄傲， Tuhan ingin memperingatkan kita supaya jangan sombong. 因为骄傲是上帝面前一种的罪恶。 Karena kesombongan adalah satu dosa di hadapan Tuhan. 还有巴兰的驴会讲话， Yang lain yaitu keledai Bileam yang bisa berbicara. 当这个先知不听从上帝的话， Ketika nabi yang tidak mendengarkan perintah Tuhan, 所以上帝能够用一条的驴向这个先知讲话， maka Tuhan memakai seekor keledai untuk berbicara kepadanya. 就是说上帝能够用很多种的方法对我们说话。 Ini mau menyatakan bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan berbagai cara.
所以我们要有一个很敏感、敏锐的心来听上帝的话。 Oleh sebab itu kita harus punya hati yang peka untuk mendengarkan firman Tuhan. 如此，每一件事情记载有关于耶稣基督的生命，都有意义在里面。 Demikianlah setiap peristiwa tentang Tuhan Yesus ada makna di dalamnya. 比方说，圣诞节， Misalkan Natal. 我们看到前面已经生了3棵这个圣诞树， Kita melihat telah tumbuh pohon Natal di depan. 是为了要纪念耶稣的诞生， Ini adalah untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, 讲到他的大爱， memperingati kasih-Nya yang besar. 怎么样他寻找我们卑微的人。 Bagaimana Dia datang untuk mencari kita. 圣经把耶稣的十字架写下来， Alkitab juga mencatat tentang salib Kristus, 要告诉我们，耶稣那么大的爱，愿意牺牲来救赎我们。 yaitu mau menyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan yang rela datang berkorban bagi kita. 而且他能够从死里复活， Dan Dia dapat bangkit dari kematian. 他是活的上帝， Dia adalah Allah yang hidup, 并且有一天他要再来。 dan suatu hari Ia akan datang kembali. 那特别今天我们要思想有关于耶稣基督的家谱。 Khususnya hari ini kita mau belajar tentang silsilah Yesus Kristus. 当然，这个家谱上帝把它写在圣经里面， Silsilah ini ditulis di dalam Alkitab. 有很重要的意义，上帝有特殊的目的把它写下来。 Ada maksud Tuhan dan makna yang penting di dalamnya. 虽然很多人不喜欢看这一段的经文， Walaupun banyak orang tidak suka melihat bagian Alkitab ini, 但是这一段的经文告诉我们几件很重要属灵的这个意义。 tetapi bagian ini mengandung makna rohani yang penting bagi kita. 第一，要告诉我们主耶稣的生平是一个真的实际的生平。 Yang pertama memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus adalah asal usulnya jelas. 比方说，关于耶稣的来源是非常的清楚， Misalkan asal usul Tuhan Yesus itu sangat jelas. 他是大卫和亚伯拉罕的子孙， Ia adalah keturunan dari Daud dan Abraham. 他是纯正的犹太人， Dia adalah benar-benar orang Yahudi. 所以耶稣的历史不是神话， Oleh sebab itu keberadaan Tuhan Yesus bukanlah suatu tahyul atau mitos. 不是人造出来的故事， Bukan cerita yang dibuat-buat oleh manusia. 但是能够追究到最根，他从哪里来， Tetapi dapat diusut dari mana ia berasal. 这个是非常的重要。 Ini adalah sangat penting. 曾经有一个非基督徒， Pernah ada seorang non-Kristen, 当他看到耶稣基督的家谱的时候， pada waktu dia membaca silsilah Tuhan Yesus, 能够记载几十代的人都写下来。 dapat ditulis dari berpuluh-puluh generasi. 他说这个人真的了不起， Dia mengatakan orang ini sangat luar biasa. 能够这样被人家记下来， Dapat ditulis sampai sedemikian rupa. 所以他就相信了耶稣。 Maka dia percaya kepada Tuhan Yesus. 为了看到这么长的家谱， Karena melihat silsilah yang begitu panjang, 他知道这个人不是一般普通的人。 maka dia jelas tahu bahwa orang ini bukan orang biasa. 各位弟兄姐妹，今天我们要找我们的家谱看往上看的话， Saudara-saudari sekarang, kalau kita mau melihat silsilah kita di atas kita, 我们最可能找到上面的第4代或者第5代。 kita mungkin dapat melihat sampai 4 generasi atau 5 generasi. 但是往上我们就很难找到了。 Tapi untuk naik lagi dari sana agak susah. 但是主耶稣的能够把它写到42代这种的家谱，这个是很难得的。 Tetapi silsilah Tuhan Yesus dapat ditulis sampai 42 generasi. Inilah suatu hal yang sulit. 这个家谱告诉我们，耶稣基督是实际的、完全的人。 Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar manusia sejati.
他生在这个世界， Dia hidup di dunia ini. 真的有这个肉有血，跟你跟我一样。 Dia benar-benar mempunyai darah dan daging seperti saudara dan saya. 他是全能的上帝， Dialah Allah yang berkuasa, 但是他也是完全的人， tetapi dia juga adalah manusia sejati. 生在伯利恒。 Lahir di Bethlehem, 我们能够了解他的历史， kita dapat mengenal sejarahnya. 我们能够了解他人生的过程是如何，都是写下来。 Kita dapat memahami bagaimana kehidupannya sebagai manusia karena semua itu ditulis di dalam 耶 Alkitab. 稣成为人，带上这个肉体，是为了要代替我们死在十字架上。 Yesus menjadi manusia, menjadi darah dan daging seperti kita supaya dapat menggantikan hukum dosa kita. 让我们的罪得着赦免，因为他为我们透过他的肉体为我们而死。 Supaya dosa kita dapat diampuni karena dengan darah dagingnya Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman dosa kita. 然后希伯来书那边告诉我们， Dan di kitab Ibrani memberitahukan kepada kita, 因为主耶稣曾经做人，有这个肉体，他就能够明白体恤我们的软弱。 karena kemanusiaan Kristus maka ia dapat merasakan dan memahami segala pergumulan hidup kita. 所以每当我们有困难的时候，我们可以来到他的面前。 Oleh sebab itu pada waktu kita mengalami pergumulan kita dapat datang di hadapan Tuhan. 他明白我们的问题， Dia mengerti, memahami masalah kita. 他能够帮助我们的问题。 Dan dia dapat menolong kita. 好像一个人曾经牙齿痛， Pernah seorang sakit gigi. 如果一个人曾经牙齿痛， Kalau seorang pernah sakit gigi, 那当他看到别人牙齿痛的时候呢， pada saat dia melihat orang lain sakit gigi, 那他就能够明白体恤他的问题在哪里。 maka dia dapat memahami masalahnya di mana. 好像耶稣做个人， Seperti Tuhan Yesus pernah menjadi manusia, 他明白我们的问题， dia mengerti masalah kita. 他也是随时会帮助我们。 Dan dia dapat menolong kita setiap saat. 第二点，我们看到这个家谱告诉我们，上帝的应许在耶稣基督里面被应验或者被成就了。 Dan kedua kita melihat dari sisi lainnya adalah pengenapan janji Allah. 如果我们看第一节刚才的经文说，耶稣基督的家谱，他是亚伯兰的后裔，或者大卫的子孙。这里说， Kita melihat ayat pertama tadi dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 这里所谓的大卫的孩子，或者亚伯拉罕的后裔，或者子孙，这个是很重要，这两个字。 Kata anak Daud dan anak Abraham ini sangat penting. 因为上帝曾经向过，无论是大卫或者亚伯拉罕，说过他的重要应许。 Karena Tuhan pernah memberikan janji yang penting kepada Abraham dan Daud. 当我们看撒母耳记下第7章12到第16节的时候， Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16, 上帝对大卫这样说： Tuhan berkata kepada Daud, 你的孩子要建这个圣殿为我而建， anakmu akan mendirikan bait Allah bagiku. 而且他的国王的政治的权柄是要永永远远的。 Dan kekuasaan kerajaannya adalah selama-lamanya. 我要做他的父， Saya akan menjadi Allahnya, 你的孩子要成为我的孩子， anakmu akan menjadi anakku. 而且他要永永远远在以色列那边掌权。 Dan dia akan memerintah selamanya di Israel. 这个是上帝对大卫的所说的话。 Ini adalah perkataan yang diberikan kepada Daud oleh Tuhan. 这个是上帝对大卫说的话， Ini adalah firman Tuhan kepada Daud. 是一个弥赛亚的应许。 Ini adalah janji mesianik. 有一天要来到你们当中， Suatu hari akan datang di tengah-tengahmu, 就是大卫的子孙， yaitu anak Daud. 他要掌权到永远， Dia akan berkuasa selamanya. 他要用真理，用这个慈爱来掌管他的百姓到永永远远。 Dia akan dengan kebenaran memerintah selamanya. 这个是上帝的应许。 Ini adalah janji Tuhan. 所以当耶稣诞生的时候，
Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus lahir, 他就被称为是大卫的孩子， dia disebut anak Daud. 是因为应验上帝曾经对撒母耳所讲的话，对大卫所讲的话。 Karena menggenapi janji yang telah difirmankan Tuhan kepada Daud. 上帝也是曾经向亚伯兰说话，或者对他做应许。 Tuhan juga pernah berfirman kepada Abraham dan berjanji kepada Abraham. 特别在创世纪第12章， Khususnya di dalam Kejadian pasal 12. 上帝说：“我要祝福你， Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. 你要成为大国的父， Engkau akan menjadi bangsa yang besar. 而且因着你，所有世界的人都要得福。 Karena engkau seluruh bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. 因着你，而且你的后裔，所有的人要看到上帝的救恩，上帝大大的恩典。 Karena engkau dan keturunanmu, manusia akan melihat keselamatan daripada Tuhan. 这个是上帝向亚伯拉罕所说的， Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. 是大概2000年耶稣还没有来的时候所说的话。 Janji ini diucapkan kira-kira 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 所以当耶稣被生下来的时候呢， Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus lahir, 马太就讲这个是亚伯兰的后裔或者亚伯兰的子孙。 maka Matius mencatat ketika Yesus lahir bahwa ini adalah keturunan Abraham. 是讲到耶稣基督应验了大概2000之前上帝所曾经说的话。 Yaitu Yesus menggenapi apa yang dikatakan oleh apa yang Allah firmankan kepada Abraham. 这个是非常重要的事情。 Inilah hal yang sangat penting. 各位弟兄姐妹，虽然上帝应验这个应许经过很长的时间， Saudara-saudari, walaupun janji Allah ini melewati masa waktu yang begitu panjang, 当我们看第17节的话， ketika kita melihat ayat ke-17, 那边说从这个亚伯拉罕到大卫呢，是要经过四个代这个时代，或者这个四个代也是4个时代。 ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 然后从大卫到被掳到巴比伦也是有14代。 Ada 14 keturunan juga dari Daud sampai ke pembuangan Babel. 然后从这个被掳到巴比伦回国到耶稣基督诞生也是有14代。 Dan juga ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus lahir. 所以加起来有42个世代。 Setelah dijumlah maka ada 42 generasi atau keturunan. 意思说，经过一段很长的时间， Artinya melewati satu masa yang begitu panjang. 如果一个时代是40年的话， Kalau satu generasi itu 40 tahun, 那个就要1680年的时间才应验上帝对亚伯兰所说的话。 maka perlu 1680 tahun untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud. 如果一个时代是50年的话， Kalau satu generasi itu 50 tahun, 那要2080年的时间，上帝应验曾经他对亚伯兰所说的话。 maka perlu 2080 tahun untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud. 所以，成就这个应许呢，是要经过很长的时间， Maka untuk menggenapi janji Tuhan ini perlu waktu yang sangat panjang. 而且要包含很多的人在里面， Dan melibatkan begitu banyak orang di dalamnya. 包含42个时代的人来迎接耶稣的诞生。 Melibatkan 42 generasi sampai Yesus lahir. 这个什么意思呢？ Apa artinya? 这里告诉我们，上帝是诚实的上帝， Artinya Tuhan adalah Tuhan yang sejati. 他是可靠的上帝， Ya Allah yang dapat kita sandari. 他是一定会应验他所说的话。 Ia akan menggenapi segala firman-Nya. 虽然经过几千年的事情， Walaupun telah melewati beribu tahun, 上帝还记得， Tuhan masih ingat. 他一定会成就。 Dia pasti menggenapi. 他是信任得过的上帝， Dialah Allah yang dapat 而 dipercaya. 且他的话不会落空的。
Firman-Nya tidak akan kosong. 他一切所讲的 Apa yang Ia firmankan 一定会成就在我们的身上。 pasti digenapi di dalam kehidupan kita. 所以，当我们看这个家谱的应验的时候呢， Maka ketika kita melihat ketika silsilah ini digenapi, 要教导我们对神的话更有信心， kiranya boleh menambah iman kita kepada Tuhan. 让我们抓住上帝的话， Dan kita memegang firman Tuhan, 我们抓住上帝的应许， kita memegang janji Tuhan, 来带领我们每一天的生活。 menjalani kehidupan kita sehari-hari. 在任何的情况下， Di dalam berbagai situasi, 在任何的困难下， di dalam berbagai kesulitan, 我们知道上帝的话不会落空的。 kita tahu bahwa firman Tuhan tidak sia-sia. 上帝是诚实信得过，他一定会保守看顾我们的。 Ia Allah yang dapat dipercaya, Ia Allah yang menjaga dan memelihara kita. 几千年他所讲的话， Beribu-ribu tahun apa yang telah Tuhan firmankan, 他仍然记得， dia tetap ingat, 他仍然会施行。 dia tetap akan laksanakan. 只要我们忠心的信靠，而且跟随他。 Yang penting kita setia dan bersandar kepadanya. 那第三方面，我们看到耶稣基督的救恩是给世界所有的人。 Kita juga melihat bahwa keselamatan dari Tuhan untuk semua manusia. 不是单单给犹太人， Bukan hanya untuk umat Israel, 但是给非犹太人， tetapi juga orang non-Israel. 不是单单给那一些圣经人物、大信心或者大有名的人而生的而已， Bukan untuk tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal saja, 但是给所有的人， tetapi untuk semua orang. 卑微的人、 Orang yang hina, 罪人， orang berdosa, 耶稣为我们而生。 Tuhan lahir bagi kita. 这个不配的人， Orang yang tidak layak 也是进入耶稣基督的家谱里面。 juga masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. 他在上帝大功救恩的工作里面也是有份，而且他也是得着这一种的救恩。 Di dalam seluruh pengenapan janji ini mereka berbagian di dalamnya. 各位弟兄姐妹，刚才我们看这个家谱的记载的时候， Saudara-saudari, ketika kita melihat silsilah Yesus Kristus, 有很多伟大的人，比方说亚伯拉罕、 kita melihat banyak tokoh-tokoh yang besar seperti Abraham, 以撒、雅各， Ishak dan Yakub, 然后大卫、所罗门， ada Daud dan Salomo. 这个都是很伟大的人， Ini adalah tokoh-tokoh besar. 这个是圣经人物。 Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab. 但是除了那个伟大的人， Tetapi selain tokoh-tokoh yang terkenal ini, 有4个女孩子的人也是记在里面。 ada 4 wanita yang tulis di dalamnya. 而且圣经特别把它记载下来，放在这个家谱里面。 Dan Alkitab dengan khusus menuliskannya di dalam silsilah dalam Alkitab. 一定包含意义在里面。 Pasti ada arti atau makna di dalamnya. 这个4个女孩子到底是什么人呢？ Siapakah 4 wanita ini? 她们是有一边这个黑暗一面的那个生平的人。 Mereka adalah wanita yang memiliki sisi gelap di dalam kehidupan mereka. 第一个就是他玛， Yang pertama adalah Tamar. 他是一个外邦人或者以色列以外的人，就是西利亚人。 Dia adalah orang non-Yahudi, dia adalah orang Syria. 那他的道德也是有一点的不对， Dia juga adalah seorang wanita asusila. 因为她曾经跟她的丈夫的父亲同房，然后就生出2个孩子来。 Dia pernah tidur bersama mertuanya yaitu Yehuda dan melahirkan anak. 然后第2个人就是拉赫， Yang kedua adalah Rahab. 那拉赫是一个迦南人， Dia adalah seorang Kanaan. 他曾经帮助以色列人，当他们要打败这个耶利哥的时候， Dia pernah menolong orang Israel waktu mau mengalahkan kota Yeriko. 但是她是一个妓女。 Tetapi dia adalah seorang asusila. 然后第3个人就是路德， Yang ketiga adalah Ruth. 他是一个摩亚人， Dia adalah orang Moab. 虽然他的道德没有问题， Walaupun dalam karakternya tidak ada masalah, 但是他属于一个外国人。 tetapi dia juga adalah orang non-Israel. 第4个就是别西巴或者乌利亚的太太， Yang keempat adalah Betsheba atau 她也 istri 是一个 Uria. 就是外邦人。 Dia juga adalah orang kafir. 然后她也是曾经敬拜偶像，
dan penyembah berhala. 然后他跟大卫同房，然后就生了这个所罗门。 Dan pernah berzina dengan Daud dan melahirkan Salomo. 当我们看到这个4个女孩子的背景的时候， Ketika kita melihat latar belakang dari keempat wanita ini, 很多人会问：为什么这些的人放在这个耶稣基督的家谱里面呢？ banyak orang mungkin bertanya, mengapa keempat wanita ini masuk di dalam silsilah Yesus Kristus? 上帝故意把它放进去， Tuhan dengan sengaja memasukkannya di dalam silsilah, 要告诉我们，耶稣来到这个世界的过程是为了这一些罪人或者不配的人。 mau menyatakan bahwa Yesus Kristus datang adalah untuk segala bangsa dan juga untuk orang-orang yang tidak layak. 耶稣是为世界所有的人、各种的民族、各种社会这个地位的人，耶稣来到我们当中。 Tuhan Yesus datang untuk segala suku bangsa dan dengan berbagai tingkat kedudukan manusia. 在耶稣基督里面， Di dalam Yesus Kristus, 男女都是同等的， pria dan wanita itu sama. 每一个人在主的面前都是宝贝。 Setiap orang di hadapan Tuhan adalah berharga. 男人宝贝， Yang pria berharga, 女人也是宝贝。 wanita juga berharga. 男人是从上帝的形象被造出来的， Pria diciptakan dari rupa dan gambar Allah, 女人也是从上帝形象被造出来的。 wanita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 他有这个上帝的生命在他们里面。 Dan ada kehidupan Tuhan di dalamnya. 那当时的犹太人 Orang Yahudi pada waktu itu 是重男轻女的时代， mementingkan pria dan merendahkan wanita. 当时的女孩子在社会在家里没有什么地位， Pada waktu itu wanita di rumah tidak ada kedudukan. 而且当时的犹太人他们早上祷告的时候， Mereka berdoa pada waktu pagi, 他说：“上帝，我感谢你， Tuhan saya bersyukur kepadamu 因为我生出来不是外邦人， karena saya bukan lahir sebagai orang kafir. 我生出来不是一个奴仆奴隶， Saya bukan seorang budak 而且我生出来不是一个女孩子。” dan saya juga dilahirkan bukan sebagai seorang wanita. 这个是当时犹太人的男人的祷告。 Ini adalah doa seorang pria Yahudi pada waktu itu. 如果刚才把阿勒带领他这样说的话， Kalau tadi Pak Alex yang memimpin berdoa demikian, 那他回到家一定没有饭吃的， dia pulang ke rumah pasti tidak ada nasi untuk makan. 因为他说如果他生下来不是女孩子的话就比较好。 Ya kalau berdoa bahwa bersyukur lahir 那个 tidak 是 sebagai 当时 wanita. 时代的或者一个社会的看法。 Itu adalah pandangan pada waktu itu. 但是耶稣来到我们当中， Tetapi Yesus datang ke tengah-tengah kita. 他爱每一个人， Dia mengasihi setiap orang. 他拯救我们每一个人， Dia menyelamatkan setiap orang, 包括罪人， termasuk orang berdosa, 包括男人， termasuk pria, 包括女人， termasuk wanita, 都包含在耶稣的救恩里面。 termasuk di dalam semua keselamatan Tuhan. 今天上帝呼召我们， Hari ini Tuhan memanggil kita 让我们回到他的恩典里面。 supaya kita kembali ke dalam anugerahnya. 如果你是还在耶稣救恩之外的话， Kalau saudara masih berada di luar keselamatannya, 耶稣要告诉我们，他爱我们， Tuhan berkata bahwa Ia mengasihi kita. 他来到这个世界拯救所有的人， Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua 包 orang, 括你跟我。 termasuk Anda dan saya. 无论我们有任何的背景， Walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda, 无论我们有任何的败坏， walaupun kita ada kesalahan dan dosa, 耶稣的爱能够包容、接纳、赦免我们。 Tuhan sanggup untuk menerima dan mengampuni kita. 接下来在家谱里面，我们能够看到上帝的恩典是大过我们人的罪恶。 Dari sisi lain ini kita juga dapat melihat bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari dosa manusia. 除了这个4个女人，我们看到她的背景黑暗的一边， Selain keempat wanita yang kita lihat tadi punya latar belakang yang hitam, 实际上耶稣的这个祖先，那边记下来所有的人，他们都是不是完全的人。
Nenek moyang daripada Tuhan Yesus yang ditulis dalam Alkitab ini juga bukan orang yang sempurna. 比方说亚伯拉罕， Misalkan Abraham, 他是一个罪人， dia juga seorang berdosa. 他曾经怀疑上帝的应许。 Dia pernah ragu akan janji Tuhan. 上帝说：“你的后裔要像星星这样多。” Tuhan berkata kepadanya bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, 要像这个海边的沙这样多。 akan seperti pasir di pantai. 他听了上帝的话， Setelah dia mendengarkan firman Tuhan, 但是他也是有些怀疑： dalam hatinya ada keraguan. 我还没有孩子， Saya belum mempunyai anak. 怎么会有这么多的后裔呢？ Bagaimana saya bisa mempunyai keturunan sebanyak itu? 加上撒拉的怀疑， Ditambah lagi keraguan Sarah, 所以他就拿了夏家哈嘎为他的妻，而且生下另外一个人，名叫以西玛利。 maka diambillah Hagar menjadi istrinya dan melahirkan Ismail. 当我们看雅各的生平的话， Ketika kita melihat kehidupan Yakub, 他是一个骗子， dia seorang penipu. 他曾经骗他的爸爸， Dia pernah menipu papanya. 他的心里有那么诡诈、 Hatinya penuh dengan kelicikan。 kelicikan. 他是不是忠直的人？ Dia bukan orang yang lurus hatinya, 但是上帝也是使用他。 tapi Tuhan juga memakai dia. 当我们看大卫的时候， Ketika kita melihat Daud, 他落在罪恶里面； dia jatuh ke dalam 当 dosa. 我们看所罗门的时候， Kita melihat Salomo, 晚年的时候他是拜偶像， waktu masa tuanya dia menjadi penyembah 他 berhala 的太太太多了， karena istrinya terlalu banyak 把他的心转到别的神，不忠于上帝。 dan membelokkan hatinya kepada Allah lain. 当我们看到每一个耶稣基督的祖先看他的生平的时候， Ketika kita melihat nenek moyang daripada Tuhan Yesus ini, 他们都是很软弱、有罪的人。 mereka juga adalah orang yang lemah dan ada dosa. 我们的心里可能会这样问： Hati kita mungkin bertanya, 这些的人怎么可以成为耶稣基督的祖先呢？ orang-orang ini bagaimana mungkin bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus? 耶稣是圣洁的上帝， Yesus adalah Allah yang kudus. 怎么可以从这一些败坏的人、多罪的人生出来呢？ Bagaimana bisa dilahirkan dari keturunan yang berdosa? 这个是可能我们心里的疑问。 Ini adalah mungkin ada keraguan hati kita. 如果我们说上帝会赦免他， Kalau Tuhan bisa menghapus dosa mereka, 可能上帝不会这样大大用他们。 karena mungkin Tuhan tidak begitu memakai mereka, begitu Kau- besar memakai mereka. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这个是我们的想法， ini adalah pikiran kita, 是不对的。 adalah tidak benar. 当我们来到上帝的恩典之下的时候， Ketika kita datang di hadapan Tuhan, 上帝说他的恩典大过我们的罪， Tuhan berkata bahwa anugerahnya lebih besar daripada dosa kita. 他能够赦免我们一切的软弱。 Dia dapat menghapus segala kelemahan kita. 所以 John Newton 他曾经讲了一句这样的话： John Newton pernah berkata satu kalimat, 我是一个大罪人， saya adalah seorang pendosa besar, 但是我也是有一个伟大的救主。 tapi saya juga memiliki seorang juru selamat yang besar. 这个是福音的信息， Ini adalah berita Injil, 是给我们盼望， memberikan pengharapan kepada 给我们 kita, 前途， memberikan masa depan, 给我们这个永生的信息。 dan memberikan janji yang kekal. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 上帝恩典的门为我们打开。 pintu keselamatan terbuka buat kita. 到现在，上帝两个双手打开，要迎接我们。 Sampai saat ini tangan Tuhan tetap terbuka untuk menyambut kita. 特别我们进入这个12月份， Khususnya kita memasuki bulan Desember. 这个是纪念耶稣圣诞的日子。 Inilah waktu kita akan memperingati hari Natal. 那我们来到上帝恩典的门下， Bila kita datang ke dalam nama Tuhan, 如果你的生命还在被罪恶所压住， jikalau hatimu masih tertekan oleh dosa, 或者得不着真正的平安而且快乐， atau tidak ada damai sejahtera dan sukacita, 耶稣呼唤我们 Tuhan Yesus berseru kepada kita, 来到他的面前， datanglah ke hadapannya. 他的恩典大过我们的罪过，
Anugerahnya lebih besar daripada segala dosa kita. 它能够遮掩我们的罪，给我们心里真正的平安和喜乐。 Dia dapat menghapus dosa kita dan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya dalam hati kita. 最后一点，上帝能够用任何的人来做他伟大的工作。 Yang terakhir, Tuhan dapat memakai setiap orang untuk boleh menjadi alatnya. 当我们看这个耶稣基督的家谱的时候， Ketika kita melihat silsilah Yesus Kristus, 我们看到很多伟大的人被上帝使用， banyak orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam pekerjaan ini. 但是卑微的人，包括这个4个女孩子，也是被上帝使用。 Dan termasuk keempat wanita yang tadi. 也是跟玛利亚，耶稣基督的这个肉体的父亲和他的母亲， Ada Yusuf dan Maria, 他是一个非常普通的人， mereka juga adalah orang yang biasa. 但是上帝能够使用这个普通的人做成那么大的事情。 Tapi Tuhan bisa memakai orang yang sederhana ini untuk melakukan 在这 perkara 个 yang 耶 besar. 稣家谱里面有几个名呢？根本我们都没有听过的，只有出现一次两次，在这个家谱里面所写的。 Di dalam silsilah Yesus Kristus yang tadi kita baca itu ada muncul nama yang mungkin hanya satu kali hanya di dalam silsilah itu. 意思说他们是一个非常平凡的人，或者没有什么名誉学位的人。 Ini artinya bahwa mereka adalah orang yang sangat sederhana dan bukan orang yang terkenal. 但是上帝都使用他们，把这个大的救恩、救主升到这个世界上。 Tetapi Tuhan memakai mereka sampai Tuhan Yesus boleh lahir. 各位弟兄姐妹，耶稣救恩的工作不是停在这个玻璃痕而已。 Saudara-saudari, keselamatan yang Tuhan kerjakan. karya 耶稣基督救恩的大功，不是单单停到这个玻璃痕而已， Karya keselamatan Tuhan Yesus bukan hanya berhenti sampai di Bethlehem, 但是一直要发展到今天， tetapi terus berkembang sampai hari ini. 到主耶稣再来， Sampai Tuhan Yesus datang kembali. 在我们当中，耶稣这个救恩的大功也是不断要发大。 Karya keselamatan Kristus di tengah-tengah kita juga harus terus bertumbuh. 耶稣呼召你，呼召我参与这个伟大的救恩大功。 Tuhan Yesus memanggil Anda dan saya untuk masuk dalam karya keselamatannya. 所以在上帝的面前， Oleh sebab itu di hadapan Tuhan, 不是单单有这个42代的人写在神的面前，是成为上帝重用的人。 bukan hanya 42 generasi yang dipakai oleh Tuhan di 但 dalam, 是上帝不断要加上更多的人参与在这个伟大的救恩工作里面。 tetapi Tuhan akan terus menambahkan dan menambahkan di dalam karya keselamatannya. 那你我的名也是可以写在里面， Nama saudara dan saya juga boleh dituliskannya di dalam. 因为我们到今天还是参与这个耶稣基督救恩的工作。 Karena sampai saat ini kita juga ambil bagian di dalam pekerjaan Yesus Kristus. 那当我们参与的时候，等于我们也是在耶稣基督的救恩里面有一份的这个工作在里面。 Ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan karya keselamatan Tuhan Yesus, maka kita ada berbagian di dalamnya. 上帝给我们力量， Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, 上帝给我们智慧， memberikan hikmat kepada kita, 上帝给我们时间。 memberikan kesempatan kepada 但 kita. 是我们今天我们怎么样使用上帝给我们的时间，给我们的力量呢？ Nah, bagaimana kita memakai waktu dan kekuatan yang masih Tuhan berikan pada kita saat ini? 曾经有一个这个飞行这个飞机公司 Pernah ada satu maskapai penerbangan 在1996年的时候， pada tahun 1996, 那它是常从美国飞到欧洲。 dia terbang dari Amerika ke Afrika. 那有一天，他要从一个美国的地方要飞到这个欧洲的时候呢， Dari Amerika mau terbang ke Eropa. 那半个小时那个飞机要开始起飞了， Setengah jam lagi pesawat akan take off. 所以大概200个这个乘客都在那个等的地方那边等。 Ada 200-an penumpang yang telah ada di ruang tunggu. 但是半个小时还没有起飞的时候， Tetapi setengah jam sebelum berangkat, 有一个电话打到那个
就是客人的地方那边，就是他们那个客人等要上飞机的地方那边。 Tetapi setengah jam sebelum itu ada telepon untuk salah seorang penumpang yang sedang 然后就 menunggu. 寻找一个乘客，就是一个女孩子。 Dan setelah dicari ternyata itu adalah seorang wanita. 那个女孩子接那个电话， Dan setelah wanita itu mengangkat telepon itu, 那讲了一段话呢， setelah berbicara sepotong waktu, 他就对那个飞行人说：“我不飞，因为我有事情马上要去处理。”所以他就从那个等客的地方就出来。 dia berkata kepada petugas penerbangan, dia bilang dia tidak jadi berangkat 因为有事情要处理， karena ada masalah yang harus dia selesaikan. 所以他就不曾这个以这一架飞机飞到欧洲那边去。 Maka dia tidak jadi naik pesawat itu ke Eropa. 那半个小时时候，那个飞机就开始起飞。 Maka setengah jam kemudian pesawat itu take off. 那起飞大概5分钟，就在空中爆炸。 Tapi kira-kira 5 menit pesawat itu meledak di atas udara. 所有的乘客都死了。 Semua penumpangnya meninggal. 那所以这个女孩子因为她不曾上那个飞机，半个小时之前她出来， Karena wanita ini tidak jadi naik pesawat 所以她不会死在那边。 dan dia tidak mati di sana. 然后很多新闻记者就找那个女孩子， Maka banyak wartawan yang mencari wanita ini. 对她说：“你的性命那么好。”她说 Dia bilang, nasibmu begitu baik. 如果你上那个飞机的话， Kalau engkau naik pesawat itu, 你一定死在上面。 engkau pasti mati di 但 sana. 是你现在活在这边， Tapi engkau saat ini masih hidup. 都是上帝的恩典。 Ini adalah anugerah Tuhan. 那这个女孩子就是这样停下去， Wanita ini ya mendengar, 然后过了几天她又再飞， beberapa waktu kemudian dia kembali terbang. 那就很顺利抵达她这个欧洲的地方。 Dan dengan lancar sampai di Eropa. 那她过她每一天的生活， Dan dia menjalani kehidupan sehari-harinya. 她没有一种感恩的心， Tidak ada rasa syukur di hatinya. 没有看她所有的生命时间是上帝特别给她的。 Dia tidak melihat bahwa kehidupan atau waktu yang itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. 她把时间花在夜总会做一些不好的事情， Dan kehidupannya digunakan untuk berfoya-foya dan ke night club. 有一个晚上 Pada suatu malam, 很晚的时候， pada waktu sangat larut, 她一个人回家。 dia pulang seorang diri. 当她到她的家门口的时候， Pada waktu dia sampai di depan pintu rumahnya, 她要开她的门， dia mau buka pintu. 原来旁边有一个好像偷人家贼在她的旁边。 Nah, di depan samping pintunya ada seorang pencuri 那要拿她的皮包， mau mengambil tasnya. 那她就跟那个人打， Dia berkelahi dengan orang itu, 然后就被那个贼就刺在她的身上一把刀， dan pencuri itu menusuk dia dengan pisau 她就死在她的门前。 dan dia mati di depan pintu rumahnya. 当她死在门前之后呢， Pada waktu dia mati di depan pintu rumahnya, 有一些人就做一些的评论， ada orang memberikan respon 他说这个女孩子 bahwa wanita ini 实际上她得着这个生命是非常的宝贝。 sebenarnya dia telah mendapatkan bahwa keselamatan adalah sangat berharga. 她不曾死在飞机上， Dia tidak jadi mati di atas pesawat, 但是她不好好使用她这个所有的时间， tetapi dia tidak baik-baik menggunakan waktunya. 她还是活在这个罪恶里面， Dia tetap hidup di dalam dosa 然后她最后也是死在罪恶里面。 dan akhirnya dia mati di dalam dosa. 这个故事也是提醒我们， Kisah ini memperingatkan kita, 我们就是好像这个女孩子， jika kita seperti wanita ini, 实际上我们会死在罪恶里面、沉沦里面， sebenarnya kita bisa mati di dalam dosa. 但是上帝把我们救赎过来， Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. 在这个圣诞节的日子，耶稣来到这个世界， Di hari Natal Tuhan datang ke dalam dunia 拯救我们， untuk menyelamatkan 让我 kita, 们脱离这个死亡罪恶。 supaya kita dilepaskan dari belenggu 那 dosa. 今天我们被救赎过来的人，
Dan hari ini kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, 我们为什么而活？我们为什么东西而活？ demi apa kita hidup? 如果我们还是为了罪恶而活的话， Kalau kita masih hidup untuk dosa, 那我们就像那个女人这样子。 kita akan seperti wanita yang tadi. 但是如果我们为耶稣基督的救恩而活， Kalau kita hidup bagi keselamatan Tuhan, 我们就是好像耶稣基督所记下的家谱这样的人，他在耶稣大能大工作救恩的工作里面参了有份。 kalau kita masuk di dalam, berambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan, maka kita akan seperti orang-orang yang ditulis dalam silsilah Yesus 有一 Kristus. 天我们在天家的时候， Suatu hari di surga nanti, 上帝把所有的名都打开来， Tuhan akan membuka semua nama, 看哪一些人参与这个救恩大功的人， akan melihat nama-nama orang yang telah masuk dalam karya 是 keselamatan. 否你的名也是有在那边吗？ Apakah namamu tercatat di sana? 这个是上帝要对我们所说的话， Ini adalah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. 成为这个结束的这个讲道的一部分。 Untuk di akhir khotbah ini, 那我邀请大家思想两个题目。 saya mengajak saudara memikirkan dua hal. 那第一个题目，是否你相信上帝的恩典大过你的罪吗？ Apakah saudara percaya bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita? 所以每一当你有错过、有罪的时候，你勇敢的来到主的面前，求上帝赦免你。 Sehingga setiap kali ada kesalahan, kita berani datang memohon pengampunan daripada Tuhan. 第二个思想的题目， Yang kedua yang mau kita renungkan, 是否你愿意参与耶稣基督救赎的大功里面？ apakah saudara sudah mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan? 特别在迎接今年的圣诞日， Khususnya dalam rangka Natal, 我们可以带一个人、两个人来到主的面前， kita boleh membawa 1 jiwa atau 2 jiwa ke hadapan Tuhan. 我们低头祷告。 Kita masuk ke dalam doa.